Nama aku Zaf, asal Pahang dan telah menetap di beberapa daerah sekitar Pahang sepanjang lebih 30 tahun hidup ini. Kali ini aku nak bercerita pengalaman ketika aku beriktikaf di surau. Ayah aku adalah seorang tabligh dan selalu mengamalkan keluar 3 hari di surau-surau berdekatan. Kadang-kadang dia akan mengajak aku dan abang untuk join sekali. Disebabkan ingin memudahkan urusan, ayahku selalu memilih untuk keluar 3 hari di surau-surau kecil dan agak pedalaman kerana imam biasanya tidak kisah sekiranya ada kumpulan tabligh ingin mengimarahkan surau yang suram. Semua peristiwa ini berlaku semasa aku masih sekolah tahun 1998 hingga 2001 dan di berlainan daerah. Surau yang pertama, surau ni kecil dan agak lusuh keadaannya. Setiap hari kami solat berjemaah di surau ini. Suatu malam ayahku mengajak kami menemani dia untuk beriktikaf sehingga subuh. Masa tu dalam pukul 10 lebih. Sampai di surau, ayahku mengambil wuduk, manakala aku dan abang terus ke atas buka suis lampu dan kipas. Makna iktikaf bagi kami berdua yang amatur ini ialah tidur di surau. Aku terus cari pot di tempat perempuan sebab lebih privasi. Abang masih mencari pot di tempat lelaki. Semasa masuk bahagian perempuan, aku nampak ada perempuan bertelekung duduk membelakangi aku. Aku keluar dari bahagian perempuan dan pergi ke abang aku. Dia bertanya, aku cuma menjawab, "Ada makcik dekat situ," dan terus baring. Kami tertidur. Tiba-tiba ayahku kejut. Dia kata ada orang perempuan tak jadi iktikaf dan mengajak kami balik. Ayahku tahu sebab nampak bayang perempuan di sebalik tabir tu sedang berdiri. Sebelum beredar, kami berdua intai ke tempat perempuan di balik tabir tu. Tapi tiada sesiapa pun di sana. Barulah aku terfikir, kami berdua yang mula-mula masuk ke surau. Gelap gelita, kami yang buka suis lampu. Takkanlah ada orang nak duduk dalam gelap tak buka kipas semua. Laju juga kami keluar dan tak tutup suis sebab ada orang dekat dalam. Kami tak bagi tahu ayah pun. Selepas solat subuh, imam ada bertanya kepada ayahku, "Kenapa tak tutup lampu?" Imam orang pertama datang surau subuh tu. Selepas ayahku cerita, imam tu cakap, tak pernah ada perempuan tidur dekat surau selama dia dekat situ. Yang ke surau untuk solat pun hanya pada bulan Ramadan. Terdiam ayahku. Surau yang kedua, keadaan surau ni pun lebih kurang sama. Kelihatan lama dan diperbuat dari papan. Tiada siling, hanya atap zinc. Kali ini ayah bersama 3 orang ahli tabligh. Kami berdua dan seorang rakan sekolahku, Mubin, yang katanya nak merasa pengalaman join tabligh. Sebelum tidur, ketua yang dipanggil Amir akan memberitahu adab-adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW dan beberapa peringatan. Antara peringatan Amir adalah jangan tidur di bawah tiang yang melintang, jangan tidur di tempat imam dan tempat orang solat. Sekiranya bermimpi buruk, sila berpindah ke tempat tidur yang lain. Dan sekiranya bermimpi buruk berkali-kali, boleh baca doa, dan akhir sekali tidur mengiring dan jangan meniarap. Pukul 11 malam memang waktu tidur kerana biasanya mereka akan mula beribadat pada pukul 2 ke 3 pagi. Kami tidur di bahagian belakang tempat solat dan Mubin memilih untuk tidur di bawah kipas tanpa menyedari dia baring di bawah tiang melintang. Masanya ayahku dan yang lain dah tidur. Aku melarang dia tidur di situ tapi dia cakap, panas, nak tidur di bawah kipas. Malam tu, bahu Mubin dicuit seperti orang nak kejut bangun tidur. Suasana masih gelap. Dalam mamai, Mubin buka mata dan nampak pakcik tu tunjuk untuk berbaring di sudut yang lain. Mubin pusing badan dan sambung tidur. Tidak lama selepas tu, sekali lagi dia dicuit dan pakcik yang sama kejutkan dia. Dia cuma buat tak tahu saja. Kali ketiga ayahku kejutkan dia kerana dia tidur betul-betul depan pintu surau. Terus dia bangun dan baring di sebelah aku. Masa ni
masih belum subuh. Dalam pukul 2 lebih macam tu. Esoknya dia baru perasan, antara 3 orang tablik bersama ayahku tu, tiada seorang pun muka yang sama seperti pakcik yang kejut dia malam tu. Mujurlah mu minta kena alih tidur dekat tandas. Kira baik lagi lah kena alih dekat depan pintu je. Surau yang ketiga. Kali ini kami ke surau yang berada di Velkra. Pada masa ni, Velkra ni masih lagi tiada jalan tar dan surau tersebut berada agak ke dalam, agak jauh dari rumah orang. Surau di sini lebih besar berbanding surau sebelum tadi dan ada tempat untuk makan. Namun suasana surau ni suram sikit, mungkin sebab jauh dari rumah orang. Solat maghrib dan isyak pun hanyalah disertai oleh 5 orang tempatan. Kami bertiga disertai 3 orang lagi ahli tablik yang lain. Malam tersebut, dalam pukul 1 lebih, Pakcik Mokhtar tersedar dan ingin ke tandas. Dia perasan ada seorang sedang duduk seakan bertasbih membelakangi dia. Sebaik keluar dari tandas, dia menuju ke tempat makan untuk minum air dan dia nampak orang yang sama berada di situ berdiri seakan menuang air. Dari belakang Pakcik Mokhtar menegur dan bila orang tu berpaling, orang tu tidak bermuka, maka pengsanlah Pakcik Mokhtar dan kecoh apabila seorang lagi ahli tablik menjumpai dia terbaring di tempat makan. Rupanya bukan Pakcik Mokhtar saja yang terkena. Malam yang sama juga, sebelum kejadian tu, seorang ahli tablik ketika mengemas dan membasuh pinggan dan cawan pun terkena. Sesudah membasuh, dia meletakkan pinggan dan cawan di tepi sinki. Sebelum meletakkan di tempat asal, dia mencari kain untuk lap pinggan tu dan apabila dia ke sinki, dilihat pinggan dan cawan tu tiada di situ. Apabila diteliti, pinggan dan cawan yang masih basah tu berada di tempat asalnya. Di situ hanya ada dia seorang yang mengemas. Kami semua yang lain sudah berada di dalam surau. Dia terus berlari ke dalam surau dan join kami tanpa berkata apa-apa. Esok paginya, Amir ketua memutuskan untuk menangguhkan program keluar 3 hari itu sebab 2 orang demam. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya kepada ayahku, "Orang tablik pun takut ke?" Ayahku membalas, "Kalau abah pun demam kena macam tu." Itu saja peristiwa yang berlaku sepanjang aku join beriktikaf dengan ayahku. Mungkin ada yang tak pernah kena. Alhamdulillah, kerana boleh beribadat dengan lancar. Tapi apa yang aku perasan, gangguan tersebut bukanlah memudaratkan seperti gangguan yang pernah orang lain alami. Ini lebih kepada untuk berpesan dan menguji. Cerita kali ini bukanlah bertujuan untuk menakutkan, cuma lebih kepada berkongsi. Kami tak pernah rasa serik atau takut untuk beriktikaf lepas kejadian ni. Dalam pahitnya petola, ada khasiatnya. Dalam pahitnya pengalaman, ada pengajarannya. Sekian.